Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Umuril Manhi, kitab perkara-perkara yang dilarang. Kita duk mengaji benda hak Allah Ta'ala larang. Sambungan pelajaran kita pada kali ini bab yang ke-288. Bab 288, Babu tahrimir riya, bab pada pengharaman sifat riya. Riya ni penyakit besar, penyakit dalam hati. Orang tak tahu, tangan tulis ikhlas tapi hati nak tunjuk dengan orang. Ini masalah. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mulakan bab ini dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Maksudnya, dan mereka tidaklah disuruh melainkan supaya menyembah Allah secara tulus ikhlas terhadap agamanya, serta mencondongkan diri kepada Islam bukan kepada lainnya. Makna condong ni, kita naklah memihak kepada Islam, jangan sekali-kali terlibat dengan benda lain. Ai ma'ilina anil adyani kulliha ila dinil Islam. Jadi daripada agama lain kita tolak, kita mesti condong kepada Islam seluruhnya. Ayat yang kedua, ayat yang pertama tadi surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat yang berikutnya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maksudnya, janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala kamu. Orang beriman jangan batalkan pahala kita, iaitulah sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit. Kita beri kepada orang, kita nak ungkit pula. Oh, akulah tu, tolong dia tu, sebab tu dia senang. Budak kampung susah tu, pakai hangit. Saya bagi dia belanja masuk sekolah, masuk universiti, hari ni sedar. Jadi kita ungkit tu bila? Setelah budak itu berjaya selepas 20 tahun. Hilang pahala. Ini pahala mengungkit, dia boleh gugur walaupun selepas 20-30 tahun. Na'udzubillah. Wal adza, dan menyakiti perasaan si penerima. Kita beri tapi duk sindir. Segar lah tu. Dapat tu, nak buat makan apa kuat. Jadi kenapa pula? Dah bagi pada orang, bagi ikut dia lah. Apa yang kita duk sibuk? Seperti terbatalnya pahala orang-orang yang menafkahkan hartanya kerana riya, menunjuk-nunjuk pada orang ramai. Jadi bab kita ni, bab duduk di bab ri'a an-nas, nak tunjuk pada orang. Jadi surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat yang ketiga, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka menunjuk-nunjuk pada manusia dan mereka tidaklah menyebut dan mengingati Allah Ta'ala kecuali sedikit sekali. Dia menunjuk orang banyak, jadi hak ingat ke tu hanya sikit. Ini dia panggil perbuatan yang menghilangkan pahala. Surah An-Nisa ayat 142. Maka kata Ibnu Katsir, yura'unan nas ay la ikhlasa lahum wala muamalah ma'allah. Dia buat ibadat tapi dia bukan untuk Allah, semua nak tunjuk pada orang. Maka ini semua ni perkara yang merusak dan membinasakan. Mafhum daripada ayat. Jadi kita faham apa daripada ayat suci ini yang kita baca ni? Yang pertama, kita hanyalah disuruh menyembah Allah dengan melakukan segala jenis ketaatan dengan tulus ikhlas kepadanya, dan bukannya menunjuk-nunjuk dengan amalan baik kita. Jangan sekali-kali buat ibadat nak tunjuk ke orang, rusak, hilang pahala.
Yang kedua, orang-orang yang menunjuk-nunjuk dengan amalan kebaikan akan hampa kerana pahala amalannya itu akan terhapus dan tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Perbuatan menunjuk-nunjuk sedekah, mengungkit-ungkit dan menyakiti penerima akan menghapuskan pahala amalan sedekah. Yang keempat, orang yang riya tidak akan mengingati Allah Azza wa Jalla melainkan sedikit saja, iaitulah ketika di hadapan khalayak, tetapi tidak ketika di belakang mereka. Ini kerana keimanan yang sebenar tidak ada dalam hati mereka, wal'iyazbillah. Jadi kita kena ingat, iman sungguhnya tak ada dalam hati dia nak tunjuk orangnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini, dengan bab ini, hadis yang ke 1618 dalam kitab asal dia 16116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Tanda itu, pelajar-pelajar tanda. Bila Nabi kata qala Allah berfirman, maka itu dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Sebab apa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nisbahkan kata-kata itu kepada Allah, maka dia panggil hadis qudsi, mana hadis yang sangat mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, akulah yang paling tidak berhajat kepada sekutu daripada kesekutuan. Sesiapa yang melakukan suatu amalan dan dia menyekutukan aku dengan yang lain padanya, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Ingat ni, bahaya sekali ni. Siapa dia buat amalan tapi syirik, riya, nak tunjuk pada orang, maka Allah kata mu ambil pahala dengan dia tu yang mu nak tunjuk sangat ke dia tu. Hadis sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dia tidak memerlukan sekutu untuk menolong dan membantunya. Nak minta tolong apa lagi, Tuhan berkuasa. Yang kedua, orang yang melakukan sesuatu amalan kebajikan yang sepatutnya hanya ditujukan kepada Allah, tetapi dia melakukannya juga kerana menunjuk-nunjuk kepada orang lain, sama ada kerana inginkan habuan, pangkat atau kepujian, tidak akan mendapat pahala amalan tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil nak menunjuk orang. Yang ketiga, riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Istilah dia panggil asyirkul khafi. Kalau syirik yang disembah berhala itu nampak terang-terang, yang dalam hati tengah duk solat, ini masalah. Sekalipun ia tidaklah membatalkan keimanan, tetapi ia membatalkan pahala amalan. Sekalipun ia tidaklah membatalkan keimanan, tetapi ia membatalkan pahala amalan, sekalipun amalan itu sah dan sepatutnya mendapat pahala. Kalau kita solat, kita nak tunjuk orang, solat tu gugurlah dari sudut fardunya, tak payah qada, tapi pahala tak ada, pahala hilang. Ini jadi masalah kita berat. Hilang pahala, nak cari mana lagi pahala. Yang keempat, aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya, menunjukkan terhapusnya pahala amalan dan ia dihalang daripada mendapat pahala. Jadi ini satu daripada masalah yang kita kena belajar. Sebab dia ni berat juga ni. Masalah-masalah apa ni? Masalah riak ni cukup masalah. Tanda pelajar-pelajar kita ni, tulis nombor 5. Kalaulah ni 1, 2, 3, 4 ini memang orang tu buat ibadat memang dengan niat nak tunjuk pada orang, maka itu gugur pahala. Yang kelima, sekiranya sifat riya itu mari dalam kita tengah duduk solat, kita solat tadi tak ada masalah apa-apa,
Tiba-tiba kita tengah solat, kita pergi baca, rasa sedap sikit suara kita, rasa kita ya. Lah mari, oh sedap suara aku hari ni. Tentu bangga makmum kat belakang. Jadi mari perasaan nak menunjuk mari. Itu dia panggil masalah yang baru, tarak. Maka kalaulah kita ni sengih suka melayani perasaan tersebut sampai habis solat, maka gugurlah pahala. Tapi kalau kita marilah mari perasaan, ada orang tengok aku tu berasa nak comel sikit mak solat ni, kita pun Allahu Akbar, ini permainan syaitan, kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim, lawan, maka pahala tak gugur, pahala dia tidak gugur. Jadi ini kita kena faham. Kalau mari lintasan perasaan, jadi kita terus je tepih, auzubillahi minasyaitanirrajim, syaitan mari nak kacau aku ni. Jadi itu tak gugur pahala. Yang gugurnya kita niat asal lagi nak tunjuk pada orang, bukan ikhlas, ataupun dia mari kita layan, itu gugur pahala. Jadi kalau dia mari jangan dilayan, maksud dianya kita lawan, auzubillahi minasyaitanir, Allahu Akbar, kenapalah syaitan nak kacau aku ni. Itu satu. Yang keenam, kita kena tengok masalah riak ini, dia mari dua keadaan. Keadaan yang kedua, yang pertama, sebelum buat ibadat. Sebelum buat ibadat tu syaitan mari dah, mu ni ikhlas ke tak ni? Mu nak ibadat ni ikhlas ke tidak? Kalau tak ikhlas tu saya buat rugi. Kita pun duk main mikir, payah ni nak jadi ikhlas ni, banyak masalah ni. Itu dia panggil syaitan cuba nak suruh, nak sekat kita supaya tidak buat. Maka masyhur daripada kata ulama salaf, man tarakal ibadata makhafatan riya fa huwa riya. Siapa dia tinggal ibadat tu kerana takut riak, itu riak dah nama dia tu. Saya tak buat ibadat ni takut je riak, itu riak lah nama dia. Lawan syaitan, jangan dihirau dengan dia. Itu yang pertama. Jadi kalaulah nak buat syaitan sekat, kita lawan. Yang tadi, yang nombor 5 tadi, kalau kita tengah buat tiba-tiba mari lintasan, kita lawan sesama masalah. Cuma timbul yang kedua dari kategori yang akhir ni, kalaulah kita buat ibadat memang comel sungguh lillahi ta'ala, tak ada langsung nak menunjuk pada orang. Tiba-tiba lepas ibadat siap, orang mari puji kita, Masya Allah tuan, saya tengok tuan solat tadi khusyuk betul-betul. Adakah kita nak jekah dia? Fuish, pandai-pandai mari nak rusakkan ibadat aku? Tak. Sebab kita buat tadi dalam keadaan betul-betul ikhlas, cuma orang mari puji kita. Jadi kata di para ulama, man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fadzalikal mu'min. Jadi siapa dia suka apa ni kebaikan yang dia laku tadi, itu menandakan dia orang beriman. Jadi kita pun jangan duduk nak buat pula dah, sebab kena tambah lagi ibadat ni, sebab nak suruh puji pula, itu rusak dah. Jadi kalau kita mendapat pujian tanpa kita nak, itu dia panggil busyra ajil, khabar gembira yang segera yang Allah Ta'ala hantar mari kepada kita, yang kita akan bincang dalam hadis yang akhir dalam bab ni nanti insya-Allah. Baik, kita pergi semua pergi apa ni hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi ila akhiril hadis, rawahu Muslim. Tengok terjemahan, panjang bacaan dia. Daripada Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang dihukumkan, dibicarakan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Dia pergi berperang, mati dia. Lalu dia dibawa untuk dibicarakan, dan Allah Ta'ala pun memberitahunya segala nikmatnya yang diberikan kepadanya di dunia dahulu, dan dia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang telah kamu lakukan padanya dengan nikmat-nikmat itu? Aku beri nikmat kepadamu banyak. Apa yang kamu buat? Dia jawab apa? Aku telah berperang pada jalanmu sehinggalah aku mendapat syahid. Mati syahid saya ni, kerana ya Allah.
Allah berfirman, kazabta, engkau telah berbohong. Engkau telah berbohong, tetapi sebenarnya kamu telah berperang supaya dikatakan engkau seorang yang berani. Dan memang pun telah dikatakan demikian. Kemudian dia disuruh diseret di atas mukanya sehinggalah ia dicampakkan dalam neraka, waliyazbillah. Jadi rupanya dia pergi berperang itu bukan kerana Allah nak suruh orang kata dia ni gedebel, orang berani, hebat. Jangan. Itu satu, orang yang mati syahid. Yang kedua, dan juga antara yang terawal dibicarakan dan dihukum ialah seorang lelaki yang belajar ilmu. Dengar ni pelajar-pelajar kita ni, mengajarnya dan membaca Al-Quran, lalu dia dibawa untuk dibicarakan dan Allah Ta'ala memberitahunya segala nikmat-nikmatnya yang diberikan kepadanya di dunia dahulu, dan dia mengakuinya. Dia kata betul. Allah berfirman, apakah yang telah kamu lakukan padanya? Membuat apa dengan nikmat yang aku beri tadi? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarinya, dan aku juga membaca Al-Quran, dan semua itu aku lakukan pada jalanmu, keranamu. Sedap dia jawab, kerana Allah belaka. Mengajar Quran kau, mengajar jekoh kau, mengajar apa dia ni sekolah kau, menjadi pensyarah kau, semua kerana Allah. Allah kata apa? Kazabta, engkau telah berbohong, tetapi sebenarnya kamu belajar supaya dikatakan kamu ini adalah seorang yang alim berilmu. Na'udzubillah. Dan kamu membaca Quran supaya dikatakan kamu seorang qari, pembaca Quran yang hebat. Dan memang semua itu sudah dikatakan kepada kamu. Kemudian dia disuruh dia diseret di atas mukanya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyazbillah. Allahu akbar. Dua, seorang lagi pula. Dan orang yang terawal dibicarakan dihukum ialah seorang laki-laki yang Allah telah memudahkannya dan Allah mengurniakannya berbagai jenis harta. Ini orang kaya pula ni, hartawan, ahli-ahli korporat. Lalu dia dibawa untuk dibicarakan dan Allah memberitahunya dengan segala nikmat-nikmatnya dan dia mengakuinya. Allah berfirman, maka apakah yang telah kamu lakukan padanya dengan harta? Membuat apa? Dia menjawab, aku tidak tinggalkan satu jalan pun yang kamu suka untuk dibelanjakan hartaku padanya, melainkan aku membelanjakan hartaku padanya semata-mata kerana-Mu. Orang nak buat masjid saya bagi, orang nak buat pondok saya bagi, orang miskin saya tolong, orang nak bagi belaka. Apa jadi? Maka Allah berfirman, kazabta, engkau telah berbohong, tetapi sebenarnya kamu lakukan demikian supaya kamu dikatakan dia adalah seorang yang sangat dermawan. Ini bahaya kita ni, nak bagi derma, nak menunjuk-nunjuk. Ini berat. Dan memang pun telah dikatakan begitu kepadamu. Kemudian dia disuruh diheret di atas mukanya sehinggalah dia dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dia kita nak kata hadis ni? Pengajaran daripada hadis, yang pertama, amalan yang dilakukan dengan niat menunjuk-nunjuk dan mendapat pujian orang ramai tidak akan mendapat pahala, bahkan akan dimurkai oleh Allah dan membawa pelakunya ke neraka, wal'iyazubillah. Yang kedua, setiap amalan soleh yang dilakukan mestilah hanya diniatkan ikhlas semata-mata kerana Allah, jangan duk niat kerana lain. Yang ketiga, amalan soleh dilakukan kerana Allah Ta'ala dan juga kerana inginkan syurganya dan gerunkan nerakanya. Kita buat amal tapi nak syurga, takut ke neraka, tidaklah berlawanan dengan konsep ikhlas yang sebenar. Bahkan inilah yang dituntut dan inilah amalan para salihin. Jadi kalau ada orang kata tak boleh kita beramal, siapa dia beramal nak syurga maka dia jadi syirik, maka kita kata orang tu jangan dipercaya, dia ada masalah tu dia tu. Nabi bagi tawaran offer, siapa dia buat sekian dapat sekian. Allah kata aku sediakan bagi kamu syurga, tiba kita tak mahu, ya Rabbi tak mahu, tak nak salat saja. Mana cerdik kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa dah? Yang ketiga, yang keempat,
Amalan soleh yang dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, dengar ni yang kita bincang tadi, ada lintasan riak di hati, lak mari berasa nak ada orang tengok tu, berasa ngah mari, berasa nak menunjuk. Tidaklah menjejaskan amalan itu jika terus ditolaknya lintasan syaitan. Kita terus lawan. A'udzubillah minasyaitan. Pandai tok syekh ni, tok syaitan ni mari nak kacau aku, lawan. Ini kerana Allah tidak mengambil kira dosa dan kesalahan dalam perkara yang tidak mampu kita mengawalnya. Biasalah perasaan dia mari. Yang kelima, amalan soleh tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla melainkan yang dilakukan dengan tulus ikhlas dan bertepatan dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tulis nombor 6 dari buku tu, syarat penerimaan amal, syarat qabul amalan. Yang pertama sekali ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, amalan itu tepat dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi. Tak boleh lah kita duduk reka-reka yang pelik-pelik, tak payah. Hadis yang ketiga dalam bab kita ini, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nasan qalu lah inna nadkhulu ala salatinina fa naqulu lahum bi khilaf ma natakallamu idza kharajna min 'indihim. Qala ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Artinya, kata Ibnu Umar, sesungguhnya orang ramai bertanya Ibnu Umar dengan berkata, Tuan Syekh, kami masuk menghadap pembesar-pembesar kami, jumpa dengan orang besar, dengan raja, dengan menteri-menteri. Lalu kami bercakap dengan mereka berlainan dengan percakapan kami ketika di luar daripada mereka. Waktu duduk luar ni kuat ni, takbir semacam ni cakap. Gonjel petah takbir. Masa duduk depan orang besar, moyok ya, anggut semacam. Ni berat kita ni. Jangan jadi pak anggut dekat orang besar, bagi tahu nasihat pada dia patutnya. Jadi kat orang tanya Ibnu Umar, kami ni bercakap dengan orang besar lain, bila duduk kat luar lain, apa dia? Ibnu Umar kata apa? Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya kami para sahabat menganggap perkara ini adalah kemunafikan pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi orang panggil munafik lagu tu. Duduk dekat orang besar lain, dekat belakang lain. Hadis riwayat Bukhari, pengajaran daripada hadis yang pertama, kita hendaklah bertegas dan menegur kesilapan pemimpin. Kita tak boleh derhaka memberontak pada pemimpin, tapi menegur boleh, tegur boleh. Memberontak angkat senjata lawan tak boleh, jadi khawarij itu. Lain. Yang kedua, Islam tidak suka kepada pengampu. Masalah duduk depan orang besar ke, anggut selalu. Comel benar tak kita buat ni. Bertepatan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Habis syukar dengan korek ambil. Maqasidus syariah tak. Bertepatan. Boleh baca sajak, boleh bersyair depan orang besar ni, kira hebat benar tu. Ini masalah kita. Tetapi Islam menganjurkan umatnya, terutamanya para ulama, supaya berani menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ulama kena berani beritahu benda yang tak baik. Jangan jadi pengampu. Dan jangan pula para ulama, para asatizah ni, pendakwah ni pergi jadi batu api. Kita khilaf dengan orang ni, pergi laga orang tu, suruh sekat orang ni lah, suruh itu dipanggil batu api lah gitu. Yang ketiga, sikap mengampu di hadapan pemimpin yang zalim adalah sikap orang munafik mengikut pandangan para sahabat radhiyallahu anhu. Yang keempat, orang yang benar-benar beriman tidak akan menunjukkan persetujuan dengan maksiat dan dosa. Bahkan mereka akan terus menegur dan mencegahnya sekalipun kepada pemimpin. Ini kerana sifat keikhlasan kepada Allah sentiasa terpahat dalam jiwa mereka. Jiwa dia. Yang keempat, orang yang mengampu dengan pemimpin-pemimpin yang melakukan kemaksiatan dan memuji-muji mereka adalah orang yang tidak betul-betul ikhlas amalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang seterusnya,
Wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sam'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi, muttafaqun alaih. Daripada Jundub bin Abdullah bin Sufyan katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memperdengar, apa dia memperdengar? Bila kita buat benda baik, suka bagi tahu pada orang, nak suruh orang puji dia. Ini pendengar. Royak belaka hak dia buat tu. Lah ni tulis belaka kat Facebook dia tu. Baru sudah khatam Quran. Aduh. Baru siap tawaf. Siap tawaf ni kuat dak. Sekali dengan pakai kait ihram lagi. Duduk depan Kaabah, selfie nak tunjuk dia ni. Ni semua ni sama. Ini bahaya. Jangan duk tunjuk semua benda kita ni. Dalam bab ibadat jangan duk tunjuk. Man sam'a, siapa yang memperdengar, Allah akan memperdengarkan dengannya. Dan siapa yang memperlihat, tunjuk-tunjuk pada orang, Allah akan memperlihatkan dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apa makna sam'a, memperdengar? Artinya menzahirkan amalannya kepada orang ramai kerana riya, nak menunjuk-nunjuk. Dan Allah akan memperdengarkannya, artinya Allah akan membuka keburukannya di hari kiamat dengan sebab riaknya tadi. Kamu nak sangat, Allah tunjuk apa yang kamu nak. Ini semua ni bahaya belaka. Jangan duduk main-main dengan ibadat, jangan duduk tunjuk. Dan makna ra'a wa man ra'a, siapa yang memperlihat ialah sesiapa yang menampakkan amalan baiknya kepada manusia supaya diagungkan di kalangan mereka, nak tunjuk dia, maka Allah akan memperlihatkan dengannya, ialah Allah akan menampakkan kesalahan-kesalahannya yang tersembunyi kepada orang ramai. Jangan nak tunjuk ibadat kita, Allah Ta'ala akan tunjuk kesalahan kita pada orang ramai nanti. Pengajaran hadis yang pertama, haram menunjuk-nunjuk dan ingin mendapat pujian ramai dengan amalan kebajikan. Kita nak suruh puji buat benda lain lah, jangan dengan kerana ibadat kita. Yang kedua, orang yang menunjuk-nunjuk dengan amalan kebajikannya, Allah akan menunjukkan keburukannya kepada orang lain. Kita nak tunjuk kita ni warak, Allah dedahkan kita ni jahat. Na'udzubillah. Ini semua kita tak boleh nak rasa sempurna lah kita terus duduk tunjuk orang lah. Banyak benda-benda yang berlaku. Kadang-kadang kita nak menjatuhkan kawan, repot sana sini, kita jatuh. Janganlah. Biarlah kita bersikap tawaduk, merendah diri pada Allah Azza wa Jalla, harmonikan suasana. Yang ketiga, orang yang menunjuk-nunjuk amal kebajikannya kepada orang ramai, Allah akan mendedahkan amalan buruk yang disembunyinya kepada orang ramai. Ingat, siapa nak tunjuk amalan dia kepada orang ramai, Allah akan mendedahkan amalan buruk yang kita sembunyi. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksudnya, sesiapa yang belajar apa-apa ilmu, maksud dia ilmu mana ni? Ilmu yang dicarinya dengan ilmu tadi keredaan Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha agung. Belajar ilmu agama lah. Kita belajar ilmu agama ni, ilmu Quran ke ilmu hadis ke, sedangkan dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat dengannya sedikit daripada habuan dunia. Kalau orang tanya kita kenapa belajar agama tu, mudah nak jadi tok lebah. Bila jadi tok lebah, sedap lah, tak payah masak, tak payah beli kain, orang akan bagi belakang. Dah, pagi ada orang ajak cukup, tengah hari orang ajak maya ajak, malam ada orang mati, tak ada kerja apa dah. Jadi tok lebah ni untung. Ni bahaya kita ni. Contohlah, kan? Kita belajar kerana nak ambil dunia, nak ambil harta dunia.
Apa jadi? Maka dia tidak akan mendapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Tak kira lah, itu contoh. Belajar apa agama ni? Nak suruh dapat pangkat besar, nak suruh dapat jadi selebriti. Ini semua ni bahaya. Baik pergi ngaji engineer, tak apa. Memang dia mengaji untuk dunia. Tapi mengaji untuk Allah, tapi pergi buat jadi alat untuk dunia, ini sangat besar. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pengajaran daripada hadis. Yang pertama, mencari ilmu adalah kewajiban dan ia mestilah diniatkan kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mencari ilmu kerana inginkan kemegahan pangkat, kedudukan pada pandangan ramai, atau kerana harta atau apa-apa sahaja tujuan keduniaan adalah ditegah dan akan mendapat balasan yang buruk di akhirat. Wal'iyazbillah. Dan hadis-hadis yang membicarakan tentang bab riya ini sangat banyak dan ia sudah pun masyhur. Imam Nawawi kata banyak dah. Aku tak nak ulah panjang kat sini. Bab yang kedua dalam bab riya ini, iaitulah bab yang ke-289. Babu ma yutawahhamu annahu riya wa laysa huwa riya. Ini penting ni. Bab pada perkara yang disangkakan riya, sedangkan pada hakikatnya ia bukanlah riya. Kita rasa riya perbuatan lagu ni, tapi dia sebenarnya tidak riya. Ini menarik ni. Hadis yang ke-1623. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi qala tilka ajilu busyral mu'min rawahu Muslim. Dengar ni menarik. Daripada Abu Dzar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang mengerjakan satu amalan kebaikan. Dia buat betul-betul kerana Allah Taala, tak ada niat apa-apa. Dan dia mendapat pujian daripada orang ramai. Orang puji dia, oh baik, hebat, juru, soleh orang ni. Lagu mana ni? Adakah dia jadi riak? Jadi kalau kita dengar sekaligus, macam riak lah kita ingat. Maka Nabi jawab, qal tilka ajilu busyral mu'min. Itulah berita gembira yang disegerakan diberi kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita buat benda yang ikhlas, tiba-tiba orang mari puji kita, terima kasih kepada kita, maka itu dia panggil busyra, khabar gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Kita pun jangan duk tarik lah, tekat tu sudah. Nah, hadis riwayat Muslim, ada hadis sahih. Pengajaran hadis, yang pertama, keikhlasan amalan dilakukan adalah tidaklah terhalang dengan mendapat pujian. Kita orang puji kita bukan merusakkan ikhlas. Bahkan pujian itu adalah tanda penerimaan daripada Allah Ta'ala dan antara ganjaran baik yang segera diberikan kepada orang yang beriman. Jadi tu habui, ni dia benda. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah pun diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 64, iaitulah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira pada kehidupan dunia dan juga di akhirat. Kalau kita buat benda baik, tiba-tiba orang mari puji kita, kita kata alhamdulillah, orang terima kita buat. Yang ketiga, begitu juga tidak menafikan keikhlasan amalan kebajikan yang dilakukan kerana Allah Ta'ala serta inginkan syurga dan supaya terhindar dari neraka kerana ia bersesuaian dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak disukai oleh sebahagian daripada pengikut ahli tasawuf. Jadi ada sebagai ahli tasawuf, ahli tarekat yang pelik-pelik itu, dia kata tak boleh. Siapa dia beramal kerana nak syurga, maka itu orang tu tidak ikhlas, dikira. Jadi kita mengatakan ini bercanggah dengan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-290, babu tahrimin nazar ilal mar'ah, bab haram
tengok orang perempuan. InsyaAllah dalam jalasah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.